Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerajuk acara Soft Kehakiman Saudara dan Saudari. Setelah 12 tahun kita merdeka, bumi bertuah ini pernah ditumpahi dengan air mata, darah dan nanah. Bukan kerana penjajah, tetapi sesama warga bertelingkah. Mujurlah, hadir rukun negara menjadi penawar luka yang berdarah. Bangsa Malaysia bangkit, membina semula sebuah negara yang bermaruah. Kita mula tertanya-tanya, ada apa dengan rukun negara? Maka, terimalah pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Saudara dan saudari, Rukun Negara merupakan sebuah ideologi bernegara yang dibentuk oleh Mageran, ekoran tragedi 13 Mei 1969. Ada 5 prinsip kesemuanya. Secara asasnya, tajuk kita pada hari ini berkehendakkan kita untuk menilai dan merungkai apakah peranan prinsip rukun negara dalam menjadi kunci perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity. Justru 4 perspektif akan kita rungkaikan bersama. Pertama, rukun negara asas perpaduan. Tanggal 1969 kita mula mengorak langkah dengan penubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran. Kemudian, kita mula berjalan dan berlari dengan lebih jauh dengan penubuhan Majlis Perundingan Negara 1970. Lantas, pengisytiharan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 memperkukuhkan kembali perpaduan bangsa. Ya, benar. Daripada modul Rukun Negara dan program Take 5 di Taska dan Tadika, kita senada seirama memperkasa Rukun Negara di peringkat sekolah seperti Kelab Rukun Negara, IPT dan media massa seperti iklan, filem dan animasi. Ya, benar. Modul silang budaya dan integrasi nasional turut diperkasa melalui sosial, sukan, etnik, muzik dan budaya. Namun saudara dan saudari, jauh lebih benar. Perjalanan kita memperjuangkan rukun negara bukan semata-mata melafazkan 5 prinsipnya dalam perhimpunan. Kerana perjuangan ini menuntut kefahaman dan kesedaran dalam setiap jasad yang bernyawa. Kerajaan hari ini punya inisiatif yang telah dirangka daripada Pelan Perpaduan Kesepaduan Penyatu Paduan 2015, Indeks Perpaduan Nasional 2018 hinggalah Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2020 selaras dengan Dasar Kemakmuran Bersama 2030. Bukti kerajaan komited memperjuangkan rukun negara demi perpaduan bangsa. Saudara dan saudari, usah ditanya apa yang boleh kita ubah, namun sekecil-kecil sumbangan, kita memastikan lagu raya masih berdendang, tarian naga memecahkan sunyi malam, kolam diwali menghiasi segenap ruang. Saudara dan saudari, kedua, makna sebuah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua dalam rukun negara. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas membina Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Daripada sebuah perkampungan nelayan, Melaka berubah wajah kepada sebuah pusat perdagangan, hasil kerjasama erat raja dan rakyat. Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam, pakar sejarah dan perlembagaan menyatakan, konsep raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia bersesuaian dengan kedudukan institusi beraja dalam memastikan hubungan raja dan rakyat terus diperkukuhkan. Kita lihatlah, tatkala yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar sidang parlimen perlu segera untuk diadakan, seluruh wakil rakyat tanpa mengira bangsa dan agama menyambut titah baginda tanpa sebarang bantahan, bukti setianya kepada raja. Tatkala kerajaan Malaysia mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan untuk memerangi pandemik COVID-19, seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama, barisan hadapan doktor, jururawat, polis, tentera, guru dan sebagainya mengorbankan jiwa dan raga, bukti cinta kepada negara. Saudara, saya tidak boleh menipu saudara bahawa kita tidak pernah punya ranjau. Bumi ini pernah digemparkan dengan 209 kes penghinaan terhadap institusi beraja pada tahun 2019. Jika sikap Enau dalam belukar ini dibiar terus meliar, ia akan menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan api
api dalam sekam. Sudah tiba masanya untuk kita hayati pesanan Bendahara Melaka kepada anak-anaknya. Raja ibarat permata. Maka sejauh mana kita menumpahkan taat serta yang tidak berbelah bagi kepada raja, yang akhirnya menatijakan rasa ingin berkorban, melindungi, mempertahankan serta berusaha untuk memajukan negara, maka itulah makna kesetiaan kepada raja dan negara. Saudara, ketiga, keluhuran perlembagaan. Mari kita imbau sejenak bagaimana kehebatan kerajaan Islam Madinah misalnya, kerana para sahabat dan penduduk Madinah pada ketika itu memahami dan menghayati setiap bait-bait hikmah dalam piagam Madinah, hingga kan akhirnya Aus dan Khazraj berjaya disatukan, Muhajirin Ansar dipersaudarakan. Islam atau bukan Islam boleh untuk hidup berjiran. Maka benarlah kata Yusuf Al-Qardawi dalam makalahnya Fiqhud Daulah, perlembagaan yang kuat menjadi asas pemerintahan yang hebat. Atas kesedaran inilah keluhuran perlembagaan diangkat sebagai prinsip ketiga dalam rukun negara. Perlembagaan persekutuan merupakan sebuah undang-undang yang digubal hasil persepakatan semua kaum di Malaysia yang dikenali sebagai kontrak sosial. Di bawah kontrak sosial, hak keistimewaan orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, agama Islam sebagai agama rasmi dirangkumkan menjadi paksi dan tiang seri perlembagaan. Tetapi walau apa jua titih keturunan bukan Melayu, tetap kita hormati, dipimpin tangannya, menjamah santapan, sedulang berkongsi sama. Kerana itulah ketika lahir fahaman liberalisme yang telah mengangkat LGBT dengan bangganya, angkat seksualiti merdeka sebagai agama. Perkara 3/1 agama Islam sebagai agama rasmi hadir sebagai solusi. Alhamdulillah. Maka mana-mana fahaman yang bertentangan dengan moral beragama tidak ada tempat dalam negara. Malah, ketika masyarakat luar negara membantah perintah kawalan pergerakan di negara masing-masing, kita rakyat Malaysia tetap patuh dengan arahan kerajaan. Kerana kita sedar perkara 9/3 Sekatan Pergerakan boleh dikenakan atas faktor kesihatan dan ketenteraman awam. Tahniah rakyat Malaysia. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah menerima perlembagaan persekutuan sebagai sumber tertinggi undang-undang dan menjadi rujukan demi kestabilan rakyat jelata. Hadirin hadirat keempat, manifestasi rukun negara. Setelah lebih 50 tahun kita memperjuangkan rukun negara, saya mula tertanya-tanya, adakah rukun negara telah berjaya membentuk perpaduan bangsa? Rangka tindakan perpaduan negara yang dilancarkan pada Februari 2021 telah menggariskan demokratik dan patriotik, identiti nasional, ekosistem perpaduan merupakan satu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, bagai isi dengan kuku. Kesemua ini merupakan resepi yang telah kita adun bagi memastikan objektif rukun negara terus berjaya. Saudara, apa lagi yang kita mahukan untuk sebuah negara Malaysia yang hebat? Hingga hari ini, pelbagai kejayaan telah kita nobat. Setelah lebih 5 darsawarsa berkiblatkan rukun negara, alhamdulillah. Segala benih perpaduan yang dahulunya kita semai, hari ini segalanya kita tuai. Buktinya, indeks ketegangan sosial di Malaysia terkini telah menurun kepada 11.6% berbanding 27.9 pada tahun 2008. Indeks kedamaian dunia, kita di tangga ke-16 dunia dan ke-5 Asia. Negara paling selamat 26 dunia. Indeks demokrasi 39 dunia. Bidang pendidikan 19 dunia. Dan hari ini, tak kala melihat atlet-atlet berlainan bangsa mengenakan baju Melayu, berbaju kurung di Olimpik Tokyo baru-baru ini, betapa kita perlu yakin dan percaya mahalnya nilai sebuah rukun negara dalam menjadi prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin dan hadirat, kesimpulannya, adakah telah terjawab ada apa dengan rukun negara? Ya, rukun negara dan kita umpama jantung dan badan. Kalau badan berhenti bergerak, jantung masih boleh berjalan. Tetapi, kalau jantung yang berhenti bergerak, alamatnya kita yang jalan. Maka,
ayuh rakan-rakan sesantri bangsa Malaysiaku. Biarpun dipisahkan bandara dan udara, biarlah kita tetap berpegang, berpaut dan beranjak pada kesetiaan yang sama, rukun negara, supaya Malaysia akan terus hidup hari ini, esok dan selama-lamanya. Saya, Nazmi Nasir, percayalah, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.